Avengers! Assemble. Hey guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Sembang Marvel. Kita kali ini bersama dengan tetamu jemputan kita. Jap. Siapa yang tengok kat YouTube tu dia tahulah siapa. Siapa? Tapi siapa dekat Spotify tu mungkin kita bagi hint sikit kot siapa kita punya tetamu jemputan pada hari ini. Okay, saya bagi hint yang dia macam tak ada kaitan dengan MCU. Dia adalah radio announcer Manis FM. Orangnya manis. Muka baby face tanpa misai. Kalau ada misai, dia muka dia agak, dia handsome juga tapi lebih better tanpa misai. Betul. Dia adalah merupakan watak utama dalam Correct Plot di YouTube. Wah, aku nampak dia punya cap bawah. Correct Plot tu. Okey, jadi kita mempersembahkan penampilan istimewa kita Fiknificent. Fiknificent. Nama pentas dia Fiknificent kan. Jauh diterbangkan dari Terengganu. Betul. Jauh naik bas daripada Terengganu. Pastinya dalam 8 jam, 7-8 jam. Bukan 8. 8. Okay. Itu ada lawak teki-teki kan. Okay. Mic tu bengkokkan ke macam ni. Macam ni. Macam macam ni okey. Adik nak tukar kabel ke okey je? So far okey. Kalau dia mengganggu lagi dia ataupun lipat sikit ke apa ke? Boleh. Okey. Tak apa. Okey. Dah lipat dah okey. Saya nak minta izin untuk kita berlagak sedikit. Boleh tak? Berlagak macam tu. Wah. Okey, di mana sekiranya di YouTube, kalau korang nak tahu, ini adalah recording di mana esoknya kami akan menonton. Ya. Flex teruk ni. Flex. Boleh beritahu ke? Tak payah. Okey, kami akan Alah. Big Boss tak bagi. Okey, tak apa, kita biarkan. Kita bagi tahu kejap lagi. Kita akan bagi tahu kejap lagi. Waktu minta betul-betul minta lepas tu nak flag tu. Tak apa, kali ni kalau kita flag pun kan kita berempat dapat. Betul. Bukannya bertiga. So betul. dia tak kan? left out lah. Kenapa berempat? Bukan berlima. Okey, kembali kita ke Sembang Marvel. Kan? Berempat. Berempat. Sebab tak betul. Pas aku dapat 4 aku rasa. Ya. Oh ya. Cerita lain. Kita nantikan nanti. So, okey, apa yang kita nak sembangkan hari ni? Okay, aku bagi introduction lah. Okay, kita faham Fik dia banyak buat konten tentang MCU. Ada juga tentang kartun ataupun anime yang lain lah. Okay, nak tahulah sejak bila mula, kita bagi ayat yang biasalah general. Sejak bila Fik mula meminati MCU, specifically Marvel Comics? MCU ke ataupun kedua-duanya? Kedua-duanya lah. First and foremost, sebelum kita masuk ke topik tu, aku just nak bagi tahu terima kasih kepada Sembang Marvel, Izzat, Adib dan juga Anip sebab menjemput aku datang ke studio ni. Dah lama lah nak datang sini. Lama. Dah kat 2 tahun dah. Dah kat 2 tahun. Dan juga hello semua, saya Fiknificent daripada Gigs Frequency lah, jadi tetamu untuk hari ni. Dan tadi soalan Ija pula. Apa Ija pula? Soalan ni dalam kepala Ija. Tiba-tiba pas-pas. Soalan Anik tadi pasal bila minat MCU-an, bila minat Marvel Comics. Kalau Marvel Comics ni first time-nya masa darjah 1. Darjah 1. Wah, darjah 1 Tapi ni bukan minat secara mendalam lah. Bila ni biasa kalau budak-budak sekolah kan, pergi sekolah dia suka flex barang, sama ada nak bawa kereta Hot Wheels ke apa sebagainya kan. Tiba-tiba ada satu hari tu ada kawan tu dia bawa Marvel Comics. Tapi di Terengganu. Ni di Terengganu. Wow. Itu rare lah. Sebab dekat Terengganu susah nak cari komik. Betul. Bukan Terengganu sahaja. Di Malaysia. Sebab kita tahu buku Marvel ni dijual di kedai-kedai buku yang agak mahal. Betul. Premium punya bookstore. Buku-buku kedai tepi jalan tak jual lah. Tak ada. Betul. Bukan tempat yang orang jual komik Doraemon ataupun Detective Conan tu tak ada yang jual Marvel punya komik. Betul. Betulkan kabel sikit. Testing mic. Okay, dengar. Alright. Banyak technical punya isu lah mana ni. Minta wireman kita. Sekejap. Kita pause sekejap. Wireman, tolong. Cuba cakap. Testing mic, testing. Okay, alright. Okay. Memang kena pegang. Kena pegang. Cuba tarik sikit kabel dia tu. Tarik kabel bawah. Mat tolong Mat. Testing. Okay, saya cakap. Testing. Tarik kabel dia. Okey. Testing mic. Testing. 1 2 1 2 1 2. Okey.
Okay. Testing mic 1 2 3. Okay, Okay. alright. Silakan Okay, sambung. Thank you. Thank you, terima Mat. kasih. Thank you, Mat. Terima kasih. Sambung lepas tu dia macam biasalah budak-budak kan dia nak flex lah barang apa yang dia ada kan. So dia tunjuklah satu komik Marvel Comics ni karakter dia Spider-Ham. Tahu Spider-Ham? Okay, tahu? Ada kat dalam Across the Spider-Verse. Yes, betul. Okay. So itulah permulaannya saya start baca Marvel Comics lah. And after that tak dapat beli pun Marvel Comics secara betul, secara fizikal tu. Lepas tu berhenti sekejap, ada baca dekat sources online dan sebagainya. Berhenti kan. sekolah? Mana ada berhenti sekolah? Jangan berhenti sekolah kan. Bahaya budak-budak. Okay, So faham. Marvel Comics start daripada situ. Tapi kalau filem Marvel, of course lah kita ada cerita X-Men, kita ada cerita apa ni macam Ghost Rider Nicolas Cage tahun 2007 kan. Tapi kalau MCU Iron Man lah pembuka kepada MCU kan. So itulah macam mana start mulanya minat. Dan kenapa minat MCU ni sebab continuation story. Maksud tu kita tak nampak macam ending dia ada kaitan ke Sambungan. dengan sambungan dengan cerita yang lain kan. Start daripada Iron Man lah. Betul, start daripada Iron Man. Walaupun masa tu pun sama-sama lagi kita tak tahu ni kenapa pula ada kaitan dalam Incredible Hulk. Kenapa dia ada kan. Betul, yes. Benda macam tu lah. So benda tu special back then dah sehinggakan studio-studio lain nak tiru apa yang MCU buat. Betul. Which is bagus lah masa tu. Wow. Oi, apa tu? Mustang. Ada Mustang. Iklan ini dibawakan. Okay. Tadi kita dah ni lah, kita dah tahu sedikit lah tentang Fik lah. Okay. Sebenarnya topik kita hari ni kita nak kita saja nak tahu general, kita nak test general knowledge Fik lah sebenarnya kan. Wah. Tak boleh. Okay, tak lah. Selalu kalau macam ada jemputan, kita selalu akan tanya your favorite character. Itu daripada ni lah. Okay, boleh kita teruskan dengan okay. Favorite character dulu. Ke nak yang cabaran tu dia macam skill yang besar. Cabaran tu kita buat. Kita Tapi buat. yang bad tu tak payah. Macam mana? Ya. Kau tahu? Tahu. Oi. YTJT. Sebab tu yang kita akan publish dulu. Okay, faham. Yang tu kita akan So publish kita proceed dekat karakter, best dulu. character. Bukan karakter yang teka sinopsis summary. Okay, alright. So kita faham Loki. Memandangkan minggu ini adalah minggu yang sama ditayangkan series Loki. Season 2. Ya, hari ni hari Isnin, premier untuk series Loki adalah hari Selasa. Betul. InsyaAllah kita akan pergi sama-sama menonton Loki untuk 2 episod. Dan dalam masa yang sama, ini adalah reaction ataupun pandangan kami sebelum menonton menonton series Loki. So kalau di Spotify dan YouTube, video ni akan ditonton hari Rabu pun sebelum Loki ditayangkan. Loki ditayangkan kepada korang di Disney Plus hari Khamis 5 hari bulan Oktober. Betul. Yes, Okay. betul. So Khamis petang Saturday, Petang pukul 6 ke pukul 4? Biasa pukul 3, pukul 4. Tak 3 silap, petang. tak silap kali ni pukul 9 pagi kan hari Khamis. 9 pagi. Sebab kalau Wah. betulkan lah kalau salah sebab kali ni dia ubah cara macam mana MCU ubah cara untuk pronounce MCU punya series dengan Loki ni. Macam mana tu? Dia macam ikut Star Wars kalau tak silap. Maksudnya Star Wars pun pukul 3 petang. Pukul 3 petang kali ni rasanya pukul 9 pagi kalau tak silap lah. ke sebab diorang macam pukul 9 untuk, tapi tak boleh juga. Diorang kena buat serentak kan. Dia macam ni, kalau contoh kan pukul 9 pagi hari Khamis, dia 9 malam dekat sana hari Rabu. Betul. Diorang malam, kita pagi. Betul. Diorang balik. Tapi betul. 9 malam kat sana, sini pukul 8 ke pukul 10? Tapi, Betul kan? Dia lewat sejam kan, US. Tapi make sense lah apa yang Fik cakap sebab malam dekat sana baru orang tengok. Mungkin bila dia release pukul 3 pagi tu macam yelah orang kat sini lah dapat benefit. Kenapa orang belah-belah Asia dapat tengok dulu sedangkan dia orang release pukul 3 pagi sehari. Betul juga. Betul. Okay. Bagi dia orang macam tu lah. Probably 9 malam tu mungkin adalah prime time. Prime time betul. Memang dia prime time. Tapi selalunya netizen di TikTok lebih tahu. Cuba kita baca. Ya. Cuba kita baca untuk Kita tanya confirm kan. pendapat Ijah macam mana. Ijah mungkin tahu kot. Tolong Ijah bantu kami. Tiada Ijah. tak Okay, ada, tak apa. tak Okay, ada, kita teruskan. Okay, teruskan. Tak ada yang komen tentang timing. Kita nak tanya Fik lah dulu. Okay, your expectation, your estimation, your calculation. Apa lagi? Okay, Prediction. terhadap Loki season 2. Okay, my
prediction kepada Loki season yang kedua harapnya lagi bagus daripada Loki season yang pertama lah. Sebab sekarang ni pun kita dah ada dalam Marvel Phase 5 kan, dah baru start Marvel Phase 5 kan. So mungkin kalau diorang masih lagi mainkan cara ataupun rentak yang sama macam dekat MCU Phase 4, macam mana siri-siri diorang tak berjaya untuk deliver ataupun ramai yang tak suka dengan MCU Phase 4, then Loki ni kena ubah. Walaupun Loki season yang pertama dia dapat sambutan yang baik daripada audience, dapat rating yang tinggi juga daripada Rotten Tomatoes tak silap. So Loki season yang kedua ni kena lagi tinggi lah, dan benchmark dia lagi tinggi daripada Loki season yang pertama. And expectation aku adalah aku nak dia ada kaitan dengan multiverse saga lagi sekali. Kalau obviously akan ada. Yes, obviously. Akan ada. Kalau tak, kalau dia tak buat pasal multiverse ni lagi mendalam, orang akan marah pasal benda ni. Betul. Kita dah dapat banyak projek ni yang tak ada kaitan dengan multiverse. So masa Loki season yang pertama keluar kan, dia duk explain dekat kita pasal Nexus Event, pasal variant, pasal The Secret Timeline. Masa tu semua orang mind blown tau. Betul. Semua orang macam terkejut, apa benda pula yang kita kena dapat daripada Loki season pertama ni kan. Lepas tu Loki season yang kedua ni, aku nak dia buat benda yang sama. Cuma pronouncekan ayat-ayat yang lagi-lagi kagum lah. Okay. Kalau berdasarkan trailer yang ditayangkan pun dah menunjukkan ada satu terma baru. Apa? Time sleeping. Yes, time sleeping di mana Loki terperangkap di antara masa silam, masa sekarang dan juga masa depan. Betul. So kita nak borak pasal macam mana? Anggaran aku sinopsis macam mana episod. Boleh jadi everything. Maksudnya berdasarkan pandangan kau, kau rasa apa prediction storyline untuk Loki season 2? Episod pertama lah. Kau rasa apa yang dia akan explain episod pertama. So ni just pandangan je lah, bukan ada orang bayar kita suruh cakap benda ni, tak ada lah. So pandangan aku macam dia akan bawakan kita daripada ending scene untuk Loki season yang pertama lah, episod yang ke-6, bila Loki kembali daripada bukan The Void, Citadel at the end of the time, di mana Sylvie telah menumpaskan He Who Remains lah. So bila dia balik ke TVA tu, dia dah pening macam kenapa pula ada statue Kang the Conqueror dan sebagainya kan. So dekat situ aku rasa macam Loki akan diburu lagi sekali. Okay. Before this dia punya statue adalah timekeepers. Tapi kali ni kita nampak He Who Remains ataupun variant Kang pula ada statue kat situ kan. So bermakna before this Kang dia dah wujudkan TVA. Dan pekerja-pekerja TVA dah tahu siapa yang cipta ni. Tapi at some point Kang telah memadamkan memori semua pekerja-pekerja kat TVA tu dan jadikan timekeeper sebagai pencipta untuk TVA. So bila Kang He Who Remains mati, benda tu dipadamkan tau. Faham tak? Kiranya masa Loki balik semula ke masa ending episod 6 tu, kiranya dia orang tak tahu. Dia orang baru tahu yang Kang tu adalah pencipta kepada TVA. Sehingga macam kita ada nampak Loki cocok dekat kat dinding tu kan. Dia revealkan muka Kang, ada Scarlet Centurion, Ramatat ada, dan banyak variant Kang. Betul. So dekat situlah Loki akan explore dan juga bagi tahu lagi sekali kepada TVA punya workers yang kau ni bukannya bekerja di bawah timekeepers, kau bekerja di bawah Kang sebenarnya. Dan lepas pada tu, orang akan start marah. Orang pekerja-pekerja ni akan start marah disebabkan dia dapat tahu dia bekerja di bawah seorang conqueror, iaitu Kang. So masa itulah akan ada riot. Bila riot ni akan ada riot BY15 ke apa yang betul. B15 ke apa tak ingat. Lepas tu ada juga yang X5 ke, yang pekerja TVA juga. Dia akan lari daripada TVA. So Loki akan pergi mengejar lah pekerja-pekerja TVA ni. Dan Sylvie, at some point Sylvie akan menjadi tunjang utama jugalah untuk Loki season yang kedua ni. Wah, rasa macam tinggal nak ambil popcorn je nak dengar. Itulah. Dia macam silakan sambung lagi. Untuk episod kedua macam mana pula Fik? Teruskan. Saya rasa macam episod 1, 2, 3 seperti yang diperkatakan oleh Ija MC Network, dia kata yang kita dapat tengok trailer tu kan, kita dapat tengok trailer tu adalah 3 episod saja. Aku setuju yang tu. Sebab selalunya MCU ni dia memang selalu tunjukkan banyak benda-benda yang macam besar, tapi sebenarnya itu adalah part of awal-awal episod je. Secret Invasion menunjuk contoh kan, jadi contoh. Tapi yelah kita tolak tapi lah pasal vlog ketak kan. Secret Invasion paling masterpiece lah. Masterpiece yang sukar untuk dilupakan. Masterpiece. Loki lagi pasal Loki lagi, dia akan explain pasal time sleeping, satu frasa yang baru lagi, di mana akan ada satu penlibatan baru yang dinamakan Ouroboros ataupun Obi lakonan apa? Ki Hugh Kwan. Ki Hugh Kwan, betul. Ki Hugh Kwan ni adalah seorang teknikal lah, ataupun macam tadi teknikal betulkan kamera kan. So ni teknikal yang betulkan timeline. Betul. Timeline, The Secret Timeline. Sebab sekarang ni timeline dah tengah broken lah. Betul. Dia tengah rosak. So Loki ni somehow dia ada tanggungjawab. Dia rasa macam aku kena fix benda ni.
Tapi macam mana aku nak fix? So aku kena jumpa dengan Sylvie, aku kena jumpa dengan Ouroboros. Sebab tu kita nampak dalam trailer tu, kita dah nampak Loki macam ada nak pergi ke Sacred Timeline tu. Betul. So at some point dia macam nak betulkan supaya Sacred Timeline ni kembali lurus dan melengkung secara bulatan lah. Kenapa timeline broken tu susah untuk diselesaikan? Susah. Sebab kalau orang broken, orang kata time will heal. Time will heal. Tapi sekarang ni timeline yang broken. Timeline yang broken. Yeah. Siapa nak heal? Betul. Sekian. Deep betul. Okay. Lawa aku hamba lah. Aku gelak. Maksudnya okay, menjadi. Okay lah. Okay. Ada satu teori sebenarnya benda ni aku baca. Yang Ki Hui apa? Ki Hui Kwan. Ki Hui Kwan. Obi. Ataupun Obi lah. Obi. Dia ada kaitan dengan siapa ni? Mobius. Mobius. Oh, okay, Mobius. Sebab dia kata aku tak ingat lah Ouroboros ni membawa maksud apa. Ouroboros bermaksud kita macam seekor ular yang memakan dan ekor dia dia kata Mobius pun ada Mobius, dia memberi gambaran yang sama kan. Street pun benda yang sama. Mobius Street. Ingat tak bila Iron Man. Maksudnya dia bermaksud loop. Looping juga. Looping. Ouroboros pun menunjukkan gambaran Yes, looping dia looping. kata. So dia kata sebenarnya boleh jadi Ouroboros dengan siapa ni? Mobius ni ada satu ikatan dan pertalian. Macam tu. Dia kata teori tu tak jelas lah. Maksudnya mungkin diorang ni ada persamaan ataupun ada benda yang persamaan yang ada benda yang tersirat ke macam mana? Mungkin dalam tu. Tapi kita tahu juga Disney dengan ataupun MCU ni bijak dia untuk mencampak teori. Ya, betul. Tapi padahal benda tu mungkin tak ada apa-apa makna pun. Betul. Boleh jadi macam tu. Sebab kadang-kadang pun kita punya teori kan, Wah, main no. kan. Tiba-tiba dia explain benda tu simple je. Betul. Membuatkan kita rasa macam bengongnya kita ni kan. Tapi itulah marketing Disney ataupun MCU yang bijak sebenarnya. Kapitalis Sebab kata ni ayat favorite ni. Dan juga ada apa sambungan lagi? Sambungan kita juga akan dapat pasal ni lah, Victor Timely lah, variant Kang kan. Cuma tak pasti dekat sini sama ada Victor Timely ni adalah villain of the story ataupun Sylvie villain of the story. Villain of Loki punya series ni lah untuk season Aku yang pernah cakap aku memang cakap Sylvie adalah villain dalam story. Aku setuju. Sylvie adalah villain. Sebab Sylvie yang akan tolong Victor Timely. Make sense? Dia ada purpose ke ataupun kenapa dia memilih untuk menolong Victor Timely? Sebab dia tak nak He Who Remains datang balik. Sebab He Who Remains cakap dia akan datang balik. Atau boleh jadi. Ataupun tak boleh lah nak cakap Sylvie nak jadi He Who Remains. Boleh jadi. Sebab dia tolak awal-awal tau. Dia macam ni. Ni just teori kosong je lah. Teori palatau lah katanya kan. Standard level ke high level? Standard je lah. Standard je. Okay. So ending dia kita tak tahu lah Sylvie pergi mana. Betul. Dan apa pula dia punya purpose. Sebab dia selama ni purpose dia nak cari siapa yang buat TV ini, aku bunuh sikit settle. Tapi kali ni kita tahu apa kau nak buat lepas ni. Entah yang kita nampak dia kerja kat MACD tu, at some point sekarang ni Sylvie dah conquer dah TVA sebenarnya dalam dia. Sebab kita tahu kita ada old Sylvie dalam cerita ni. Sylvie yang tua. Versi Sylvie yang dah bukan yang muda yang kita tengok tu, yang lagi tua. Betul David. Sebab bila kau cakap pasal purpose ni, kita kena tahu Sylvie ni is one of Loki punya variant. Dan kau kena tahu Loki ni purpose dia adalah glorious purpose. Yes. Bila dia nak glorious purpose tu, tak kisah lah. Benda yang mungkin di mata orang lain nampak macam biasa, tapi bagi dia macam okay. Satu soalan. Kan Mobius kan bila dia keluar tu kan macam dia macam pakai space suit macam Mahathir pakai hari ni. Kalau kau tengok Mahathir punya post dekat Instagram, dia pakai suit macam tu tau. Untuk dia nak baiki timeline juga ke macam tu? Kan ada kalau kau perasan dalam trailer Mobius. Rasanya dia orang akan bersepakat untuk baiki timeline ni lah. Tapi kenapa mereka rasa mereka ni bertanggungjawab nak baiki timeline tu? Nak cakap dia orang merosakkan tak juga. Sebab sekarang ni timeline ni rosak bukannya punca daripada satu orang saja, Sylvie saja bukan. Yang lain pun terlibat. Betul, multi-factor lah. Mengikuti semua lah. Merangkumi semua, betul. Daripada Spider-Man, Doctor Strange. Maknanya kira siapa yang contoh kita hidup berlandaskan satu jalan Al-Quran dan cerita. Sunnah. Astagfirullahalazim, ya Allah. Jalan yang lurus. Kalau hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kayaknya tak, maksudnya hidup kita ni ada titik-titik yang patutnya kita akan jatuh, kita akan broken, kita akan ditinggalkan. Tu semua benda tu adalah lesson learn untuk kita tau. Tapi sehingga kan untuk broken Tu hadith. Terus. okey, ceritanya kiranya macam kalau kita melanggar prinsip hidup kita, contoh macam aku rasa macam contohnya aku rasa macam tak nak datang lah sembang Marvel hari ni. Tiba-tibanya nanti keluar daripada pintu tu TVA dah datang. Kiranya patutnya purpose aku ada kat sini.
Macam gitu. Faham. So itulah purpose setiap karakter yang wujud dalam MCU. Dia kena follow storyline. Kodok dan kadar lah. Betul. Kita punya Allahu Rabbi subhanallah. Maksudnya kalau melanggar kodok dan kadar, dong kena tangkap dengan TVA. Konsepnya begitu. Bersama kami Ustaz Marvel. Tidak boleh melanggar takdir. Di sebalik kita mempelajari Marvel, kita juga mempelajari tentang ketuhanan, ilmu agama. Alhamdulillah. Okay. Testing. Okay. Aku ada sedikit pintasan terhadap penjelasan Fik tadi. Okay. Tadi Fik bagi tahu tentang explanation tentang episod 1 lah. Okay, aku ada teori sedikit. Dia pala tahu. Silakan. High level. Okay. High level. Okay, aku nak bagi tahu tentang ini boleh jadi ataupun tak boleh jadi pun boleh jadi juga. Kita bolehkan dia jadi. Kita boleh juga jadi. Okay. Kita tahu sebenarnya Loki yalah at the final episode dia dah masuk ke dalam TVA yang dah tak kenal siapa dia. Oh ya, betul. Dan orang assume itu adalah hasil disebabkan He Who Remains mati. Betul. Okay, what if sebenarnya dia bukan pergi ke timeline yang disebabkan He Who Remains mati. Okay. Tapi dia berlakunya for the first time sleeping ketika itu. Di mana dia pergi ke TVA yang zaman mula-mula sekali di mana Kang tak tutup identiti dia. Teori approve. Aku setuju. Alam sebab barzah. Basically dia macam time tu Kang dia expose diri dia. Orang TVA tahu dia macam tadi Fik cakap lah. Kang tak menggunakan identiti timekeepers sebagai penguasa TVA. Tapi kalau teori itu betul, maksudnya ada banyak TVA. Bagi aku tak. Setakat tu maksudnya sekarang ni time sleeping dia tu dah terjadi ketika Sylvie tolak dia tu. Time tu dah jadi dah. So bila dia dah masuk ke timeline tu nanti dia orang tak kenal kenapa dia ni siapa dan sebagainya kan. So time tu lah Mobius yang di awal-awal tu datang berjumpa dengan Obi. Make sense? Obi balik. Sebab kan dalam Loki rasanya kita akan dapat shot ni. Kita akan dapat tengok Loki tengok diri dia sendiri masuk TVA, kena tangkap dengan TVA. Dia tengok bukan tengok diri dia je masuk TVA, dia akan tengok past dia macam mana Loki akan jadi. Maksudnya dia akan tengok diri dia sendiri. Macam tu. So ada kebarangkalian teori Anik boleh jadilah. Mungkin kalau jadi kita akan melompat aku dalam ayat. Betul. Okay, satu lagi. Sorry aku nak celah sikit lagi. Okay. Tadi yang Adik bercakap tu tentang yang dia nak pakai baju space dan sebagainya kan. Aku rasa itu mungkin satu benda yang menyebabkan Loki terjadinya time sleeping tu. Dan Loki meminta bantuan Obi dan juga Mobius untuk pergi ke situ, hantar dia ke current TVA. Okay, make sense. Nak tambah balik, nak sambung balik kepada ni. Sila. Sebab Obi adalah technical kepada TVA. Memang kita tahu Kang, kalau dalam komiknya Kang ni adalah seorang pengusaha ataupun dia ni pandai buat masa dan sebagainya. Dia saintis lah. Betul, dia sort of macam saintis lah. Tapi Obi ni dia dah pronounce dekat kita semua masa kat trailer tu yang dia ni in charge of technical dalam TVA. So ada kebarangkalian teori yang ni cakap tu akan jadi betul. Tapi Fik kan, kalau kau tengok sekarang ni kan, sebab trailer adalah trailer. Betul, season trailer. Betul. Kita tak tahu yang trailer yang Mobius dalam trailer ni adalah Mobius yang last kali Loki jumpa, yang dia tak kenal pun Loki tu siapa, ataupun Mobius yang kenal Loki. Rasanya kalau daripada teori saya rasa dia tak kenal lah Loki. Tak kenal Loki. Maksud dia Mobius yang dalam trailer sekarang ni dia tak kenal apa Loki. Dia tak kenal Loki. Sebab kiranya macam dia sambung balik hujung yang episode 6 season 1. Dia sambung balik. Sebab tu tadi yang aku cakap tu mungkin Loki akan kena kejar balik. Sebab TVA yang akan nampak Loki ni hanya sekadar variant yang muncul kat TVA. Kayaknya aku akan tangkap kau, aku akan prune kau, campak kau dekat The Void. Dan benda Loki hopefully lah, harapan kepada Loki ni harapannya ada kaitan dengan Better World lah, dan untuk Deadpool nanti. Yes, semestinya. Betul. Satu lagi Pala tahu, izinkan saya bagi satu Pala tahu. Okey, saya rasa ni Pala tahu saya lah. Mungkin Loki adalah calon terbaik untuk menggantikan He Who Remains. Bukan, siapa tu penolong Dr. Doom? Masa Secret Wars, Malcolm Man. Okay. Sebab aku rasa dia ada the perfect creature dalam MCU sekarang ni yang ada ability, sebab dia time sleeping tu lah kan. So dia ada ability untuk travel time to time, sama macam Malcolm Man buat, yang digunakan oleh Dr. Doom untuk hapuskan incursion. Okay, make sense. Mungkin jadi. Okay, aku nak tanya pendapat korang lah. Contoh kan kita nampak time sleeping punya frasa ni diperkenalkan dalam Loki season kedua ni. Korang rasa kalau dia orang tak fix secret timeline tu, korang rasa Loki akan lenyap daripada dunia tu ke macam mana? Sebab rasanya time sleeping ni akan bawa satu efek kepada Loki. Bukan Loki je, Sylvie sekali. Sebab Sylvie ada nampak satu rangkaian hitam. Maksudnya dia macam
mungkin time sleeping ni dia ada satu frasa tapi definisi yang berbeza-beza kepada karakter-karakter. Sebab kenapa aku cakap Loki dengan Sylvie ni terperangkap dalam time sleeping, sebab dia orang ni yang terlibat apabila untuk menewaskan He Who Remains. So dia bukanlah nak cakap dia terdapat satu sumpahan ke apa. Tapi korang rasa kalau dia orang tak betulkan, sebab nampak dia punya purpose nak betulkan sacred timeline kan. Korang rasa kalau dia tak betulkan Loki akan mati ke macam mana? Susah nak jawab. Aku tak rasa kot. Aku rasa MCU ni kita tahu dia tak adalah berpegang pada konsep timeline yang betul lah kan. Sebab kalau kita ikut cerita pun pada pandangan aku lah, sebab pertama TVA dikatakan dia tak ada timeline. Okay. Tapi kalau macam apa yang korang cakap tadi kan, sebenarnya di situ ada looping tau. Betul. Kita cerita tentang looping. Maksudnya TVA ada past, ada future and ada present. Dia berlaku semua serentak. Maksudnya kalau benda tu ada, maksudnya tak masa tu berjalan lah TVA. Betul. Maksud dia bukan fixed time yang berada di TVA. Itu benda aku rasa benda yang Izzat dah kupaskan benda ni sebelum ni. Bila kita cakap pasal past, present and future, means that kenapa ini kita petik balik apa kita sebut. Kenapa He Who Remains cakap See you later soon. Betul. Sebab memang dia akan tahu benda tu akan berpusing. Betul. Dia akan jadi balik. Loop. Sebab kita tahu MCU ni dia akan ikut juga fizik punya konsep. Betul. Sebab awal-awal dia dah cakap TVA ni dia tak ada timeline. Maksudnya dia tak follow. Dia wujud di luar daripada timeline. Betul. So kalau dia luar wujud, sebab tu dia pening sikit. So maksudnya kalau contoh Loki sekarang masuk, sepatutnya orang timeline tu sama je. Betul. Tapi dia bergerak ke depan. Dalam masa yang sama dia boleh patah ke belakang. So bila masuknya macam tu, dia ada timeline lah. So bila jadi dia pening sikit. Betul. Tahan. Benda apa ni, TVA sebenarnya ada timeline, tapi kita yang tak nampak benda tu mungkin lah. Macam Kang sorokkan ke benda tu, tak tahulah kan. Boleh jadi. Disebabkan kita dah cakap pasal possibilities of future Loki dan sebagainya kan. Kita tahu season 1 is all about Loki masuk ke dalam TVA. Masa tu adalah pengenalan, hujung-hujung je lah pengenalan kepada multiverse. Dan season 2 is pengenalan kepada relation Kang dengan Loki. Korang rasa ada season 3 ke tak? Wah. Bagus soalan ni. Sebab kalau kita tahu dia dah dapat selesaikan masalah dia segalanya kat dalam season 2, and in fact Victor Timely dah muncul dalam season 2, and kita tahu Loki ni is the only villain yang wujud daripada first kali wujudnya Marvel. Betul. Takkan dia nak, kalau dia ada dua benda lah yang akan merosakkan MCU kalau sekiranya dia tak sambung Loki. Which is yang first, macam Loki ni memang sengaja diwujudkan untuk sambung ke fasa seterusnya ke? Faham. Tapi kalau dia sambung, orang akan cakap tak ada villain lain ke? Betul. So korang rasa akan ada season 3 atau tak? Kalau ada season 3, Kalau masih bersambung pasal multiverse ke tak? Kalau teori aku, kalau kita tahu yang season tu adalah season finale, dia akan bagi tahu lah dalam promo season finale, macam Sex Education season finale. Tapi kalau Loki season 2 sahaja, aku rasa akan ada season 3. Tapi kalau dia tak sambung season 3, aku harap dia bawa ke Loki to the special part untuk Secret War. Itu betul. Itu je yang aku harapkan. Aku tak apa. Kalau bagi aku rasa ada kebarangkalian lah akan ada season 3, tapi rasanya cukup sampai season 2 kot. Ending Loki ni akan tergantung yang gila punya, sehingga kan dia akan buatkan audience rasa macam, apa yang jadi dengan MCU sekarang ni? Dah mengarut ni. Sampailah dia bawa pergi ke Deadpool, ke Secret Wars. Dia akan jadi satu cliffhanger ataupun hook yang kuat tau. Betul. Macam Avengers Betul. War. So aku nak dia macam tak ada season yang ketiga, proceed terus, bagi hook yang besar kepada audience. Betul. Setuju. Aku setuju. Kalau kita ingat semula, macam mana Thanos diperkenalkan pada end credit Avengers first kan, first movie kan, dia susun gila. First Avengers Dia Endgame ada banyak. Tak yang waktu Thanos yang buka, dia keluarkan nampak dia punya sarung tangan tu. Avengers yang first kan. Betul. Bayangkan gap masa Avengers yang first tu nak sampai ke Infinity War tu berapa lama? Jauh. So maksudnya nampak tak hanging satu movie tu daripada situ sampai ke situ berapa lama? Betul. So aku rasa game yang sama akan dibuat untuk Loki season 2. Betul. Sebab
kita dah diperkenalkan dengan variant Kang yang agak banyak dah. Pertama Kang, kemudian He Who Remains, yang terbaru ni adalah apa? Victor Timely. Yang tu sekali kan. So aku rasa dah cukup untuk kita diperkenalkan dengan karakter. Takkan ada pula variant Kang yang lain pula. Dia akan jadi bosan. Betul. Dia akan jadi macam cerita The Flash nanti. Kan? So so dia akan bawa kepada terus Kang Dynasty aku rasa. Aku quite sure sebab tapi Adib cakap tadi itu mungkin jadi penyebab rosaknya MCU. Betul. Tapi kita tahu betapa sebab antara sebab yang menyebabkan kerajaan jatuh apa ni? Perempuan. Ada 3 benda. Selingan. Yang menyebabkan kerajaan jatuh ada pintu belakang. Betul. Betul. So Setuju. Loki tak boleh ada pintu belakang. Yes. Betul. Dia kena ada pintu ke Citadel at the end of the time je. Setuju. Aku rasa kabel ni macam berleluasa pula dia buat masalah. Dia merebak. Dia problem sebab kita dah makin dekat dengan Loki. So mungkin lah. Dia glitch kan. Time sleeping. Promo Loki. Okay, kita dah 30 minit. Kita ambil sikit je lagi. Okay. Pandangan kau Fik, sebab kau adalah guest kita. Betul. Ke mana hala tuju Loki sebelum Deadpool ataupun Kang Dynasty? Rasanya Loki, Deadpool probably akan muncul tahun depan kan. Betul. Confirm date lagi. Tapi rasanya lepas ni memang dah tak ada direction ataupun sambungan kepada filem-filem lain lah. Kalau di semua Loki season pertama pun kita tak ada sambungan yang sama, tak ada kan. Loki season 1 hanya memperkenalkan kita kepada multiverse. Yes, betul. So rasanya Loki season yang kedua ni dia akan buat benda yang sama macam tadi kita cakap. So the closest projek yang dekat dengan Loki yang kita boleh make sense adalah Deadpool lah. Di mana Deadpool mungkin akan perkenalkan Better World dalam cerita tu. Dan aku ada teori pasal Better World ni lah. Kenapa Better World? Kenapa TVA yang ciptakan Better World? Sebabnya universe sekarang ni tengah collapse. Ni just teori Incursion lah. Incursion bukannya 2 universe belanggar saja. Semua tengah melanggar. So TVA, cara yang paling mudah untuk selamatkan beberapa orang daripada universe yang berbeza-beza, beribu mungkin, adalah untuk prune orang tu. Prune orang tu hantar ke mana? Pergi ke The Void. Secara tak langsungnya The Void tu berubah logik. Betul. So dekat sini prune tu bukanlah mematikan orang, tapi aku terpaksa buat ni untuk selamatkan kau. Mengumpulkan ke semua orang-orang yang terpilih. Teori kau ni akan melawan dengan satu teori yang mengatakan Sylvie yang pegang TVA. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita tahu Sylvie percaya pada free will. Dan itu yang dibawa waktu dia bunuh He Who Remains. Dia kata waktu tu He Who Remains cakap, kalau kau bunuh aku, musuh yang akan varian aku yang lebih kuat akan datang. Yang jahat lagi jahat. And Loki percaya benda tu. Dan Sylvie percaya pada free will. Tapi kalaulah Sylvie yang pegang TVA sekarang, aku tak rasa dia akan buat benda tu. Sebab dia melawan prinsip dia yang berpegang pada free will. Dan betul. Dan aku against ni because bukan disebabkan Sylvie ke apa, tapi disebabkan oleh dia akan mengarutkan penceritaan MCU. Sebab apa tahu Fik? Disebabkan bila Thanos snap, semua hilang. Orang hilang tu pergi mana? Takkan kau nak cakap pergi masuk Void juga? Tak ada. Tak ada kan? Tapi bila dia buat macam tu juga, kalau prune orang boleh masuk Void, sama macam Thanos snap orang. Tapi bukan memang tu dia bukan rules dia ke? Macam kalau aku prune kau ni memang automatic. Betul. Itu memang masuk Void. Tapi maksud dia menjadikan MCU ni tak ada idea lain. Snap sikit, hilang. Dia masuk, tapi snap balik boleh keluar datang. Make sense. Pasal macam prune orang kan, kau prune, masuk Void. Lepas tu macam Loki je lah yang berjaya keluar daripada Void tu kan. Kita tahu kan. Tapi in fact, kalau benda tu berlaku Fik, tak ada masalah. Cuma dia nampakkan MCU kekeringan idea lah. So idea korang macam mana Better World tu nak diperkenalkan dalam MCU? Anik pernah cakap dalam episod sebelum ni. Yang aku ulas sekali lah. Sebenarnya kalau ikut kita dah tahu Beyonder adalah variant Kang. Betul. So basically Beyonder akan bekerjasama dengan TVA. So basically TVA is the owner. Dia akan menguruskan the Better World lah. Cumanya aku sedikit kurang tidak bersetuju. Bukan tak bersetuju, kita macam ada percanggahan. Betul. Aku rasa peranan TVA tu
dia tak menyeluruh sangat. Dia macam is a small scale. Dia akan terhenti ke dalam Deadpool sahaja. Maksudnya dia tidak ada, dia takkan effect untuk ke arah Secret War kot. Sebab aku memang really looking forward to Secret War. Aku rasa TVA tu dia punya role dia akan habis dekat end season Loki season 2 ni sahaja. Aku rasa ni penghabisan dekat sini sahaja. Cuma dekat Deadpool tu jelah kita ada leak plot kan yang katakan dia meminta tolong Deadpool dan sebagainya. Habis setakat tu saja. Dan aku rasa untuk ke Secret War is a new thing. Betul. New ruler. There is no such TVA. Probably mungkin ada Beyonder dan Variant Kang lah. Tapi obviously TVA punya scale, rule dia akan terhenti antara dua ni. Loki season 2 dan juga Deadpool movie. Dan aku percaya Multiverse Saga adalah Multiverse Saga. Dan lepas Multiverse Saga dah tak adalah Multiverse punya isu ni. Soft reboot. So berkemungkinan besar after Secret Wars dah tak ada TVA. Boleh jadi. Sebab dia nak fokus pada isu lain kan. Kalau dia keep main dengan isu, orang akan bosan lah. Orang akan bosan. Setuju. Itu pertama. Yang kedua, isu dia adalah satu yang kau cakap prone tu. Second, kita tahu dalam MCU ada secret timeline. Cuma sekarang ni apa yang jadi dah branch of timeline dah makin banyak. Betul. Aku rasa berkemungkinan besar kebanyakan watak-watak daripada another universe akan pergi ke main universe. Aku rasa itu lebih better world lah. Macam tu better world. Better world, tapi konsepnya begitulah kot. Faham. Maksudnya macam apa yang jadi, ingat tak the Watcher? Dia mengumpulkan Guardian of Multiverse. Betul. So aku rasa konsep yang sama digunakan untuk Secret War mungkin. Sebab tu ada What If season 2 secara tak langsungnya kalau dia betul buat benda tu, What If season yang pertama tu akan jadi satu projek core yang pilot project. Ya betul. Akan jadi padu lah. Ataupun jadi macam ni, bila mana semua universe ni dah nak makin hancur, sebenarnya dia akan nampak macam dunia betul-betul nak hancur. Semua pelarian macam refugee daripada another universe diberikan pilihan untuk ke main universe. So main universe ini dijadikan adalah orang-orang lain. Betul. So dari situ dia reset mungkin lah. Boleh jadi. Ada orang cakap Infinite Earth. Infinite Earth macam nak tambah lagi satu pada tahu. Mungkinkah nanti ada satu, tak kisahlah dalam Deadpool ke ataupun dalam Secret War nanti, tim daripada What If series akan masuk ke dalam live action as a multiverse Avengers team yang dibawa oleh Timekeepers. Yang dibawa oleh siapa tu? Waktu The Watcher. Boleh jadi tapi dia tak ada jadi live, maksudnya live action lah. Dia jadi live action lah. Tapi dia ada tim yang kata we come from that universe. Boleh jadi sebab aku rasa sebab pelakon pun ada lah. Pelakon yang sama je. Tinggal untuk jadikan dia sebagai aku rasa is a big. Maksudnya benda ni core dia is Doctor Strange lah. Betul lah. Obviously memang Doctor Strange. Sebab dia hampir dah berlaku. Sebab even dalam Doctor Strange pun dia dah ada 3 mata. Sekarang Doctor Strange real life pun sekarang pun memang dah ada 3 mata. Dan kita lupa, kita selalu cerita tentang multiverse. Tapi kita jarang sangat kaitkan multiverse Deadpool, bukan TVA, Loki ni semua dengan What If. Betul. What If boleh jadi dia adalah satu benda yang sangat berkait dengan relatable sangat-sangat. Boleh jadi. So What If akan keluar dalam waktu terdekat juga? Bukan delay. What If tak silapnya hujung tahun ni ataupun awal tahun depan kan What If season ni. Dia awal kan? Dia dekat-dekat. Episod dia pun dah banyak bukan keluar lah. Maksudnya kita dah tahu secara ringkas lah episod apa yang akan keluar. Okay, episod lepas kan kita ada cakap pasal Deadpool adalah the only movie yang straight ke Secret Wars. Maksud dia, adakah Loki pun akan menjadi direct ke Secret Wars ataupun dia akan direct ke Kang Dynasty? Kang Dynasty. Sebab Kang Dynasty sahaja. Kang Dynasty. Maksud dia Loki tak boleh akan ada relatable dengan Deadpool lah. Tapi TVA ada kat dalam Deadpool. Aku rasa macam ni, dia akan ada kaitan tapi dia tak terlalu ketara. Maksud bukan tak terlalu ketara. Detail lah. Tak detail lah. Contoh macam Deadpool ada kaitan dengan TVA tapi dia tak akan sentuh Loki. Macam tu. Macam yang aku cakap tadi lah. Maksudnya TVA tu small role sahaja. Dia punya kisah panjang tu dah habis dekat Loki season 2. Yes, betul. Make sense. Macam Secret Invasion dengan The Marvels yang akan datang. Dia The Marvels kita tahu ada kaitan dengan apa ni? The Marvels ada kaitan dengan Secret Invasion. Yelah. Multiverse. Bukan Skrull lah. Skrull. Betul. So Secret Invasion dia dah habis dekat Secret Invasion saja. Benda yang sama dia bersambung. Macam tu lah aku sebut macam tu. Dah lah sebut pasal Secret Invasion ni sakit hati. By the way,
InsyaAllah minggu ni by the time video ni diterbitkan, kita akan release kita punya first merchandise bersempena dengan filem The Marvels. Kita So akan nantikan snippet di TikTok, kita akan tunjukkan sekali kita punya design merchandise pertama kita, The Marvels. Dan untuk order, kita akan buka pre-order ya. Kita akan buka pre-order, kita akan buat Google Form. Ya, betul. Berapa tarikh aku? Tarikh Kita buka dia, balik. kita akan minta anda semua untuk alert. Kita akan buka sampai daripada tarikh video ini ditayangkan di TikTok sehingga ke 14 Oktober 14 2023. Betul. So dalam mungkin kita akan extend sikit lah kot 16 ke. Betul. So means that sebelum korang tengok The Marvels tu, korang dah dapat baju korang daripada Sema Marvel. Ya, Dan betul. korang kena beli sebab baju ni sangat cute. Yang penting korang kena tahu kenapa cute. Korang tekanlah sendiri. Nah, design tu nantikan di snippet di TikTok ya. Design itu sendiri tidak ada dijual di mana-mana, eksklusif daripada Semang Marvel sebab sahaja. Kita orang memang hire designer untuk lukis The Marvels punya design itu daripada watak-watak Ukraine tu. Yes. Betul. Dan dalam masa kita kena mention juga ni, kita kena mention benda yang sama. InsyaAllah daripada tarikh tutup kita buka order tu, dan bagi kami dalam 2-3 minggu. Betul. Untuk penghantaran dan sebagainya. Sebab mungkin ada benda posting dan sebagainya, ada permasalahan, so kita ambil masa jangka yang panjang untuk kita settlekan dalam timing tu juga. Betul. Untuk harga, tengok gambar ni. Sekarang ni tak tahulah. Nanti akan ada lah gambar ni, akan ada. Yes. Dan kemudian satu lagi benda yang paling penting. Untuk order, sila ke link di bio TikTok untuk ke Google Form dan isi hanya orang yang buat bayar, kemudian attach receipt, kita akan maksudnya proses order. penghabisan Google Form itu hanya boleh berakhir apabila korang dah buat bayaran dan attach receipt bank sahaja. Selagi tak attach receipt bank, kita orang tak akan proceed. Tak consider as ordering. Betul. By the time snippet ni keluar di TikTok, itulah waktunya kita akan release first merchandise kita. Yes, betul. So, itu saja. Itu saja. Terima kasih. Fik, kita akan ada episod seterusnya ke? Ya, betul dengan Fik. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan ketika mana video ni dikeluarkan. Betul. Jangan lupa subscribe YouTube kami, follow, tekan button notification. Lepas tu follow kami di Spotify, bagi 5 star. Follow juga kami di TikTok Sembang Marvel, Instagram Sembang Marvel. Dan kita jumpa lagi di masa hadapan. Ingatlah, masa itu emas. Betul. Bye-bye. Assalamualaikum.